Sila rasa selepas rasa arau. Terima kasih. Yang berhormat, saya ingatkan balik, tolong tidak payah saya ingatkan masa. Tadi silam dia dah curi lebih kurang 3-4 minit. Rasa saya beri tambahan 3-4 menit supaya adil. Selepas daripada itu jangan lagi payah saya ingatkan. Keadilan apa lagi yang kamu mau dari saya? Sila rasa. Terima kasih Tan Sri Pengerusi ke atas kemurahan hati Tan Sri atas masa. Terlebih dahulu saya nak tanya Timbalan Menteri, di manakah Menteri sedang melancong sekarang? Itu soalan pertama. Saya ada 5 isu, ada 5 perkara yang saya ingin bawakan dalam Kementerian Pelancongan ini yang di bawah kod Lembaga Penggalakan Pelancongan. Ada 5 isu yang saya nak bawakan di sini. Yang pertamanya berkenaan dengan Mobile Tourism Bus. Saya ada tanya satu soalan kepada Kementerian pada 3 Oktober lepas berkenaan dengan Mobile Tourism Information Bus yang telah dibeli oleh Kementerian. Apakah kegunaannya dan kos setiap unit? Saya diberikan jawapan oleh pihak Kementerian mengatakan bahawa Mobile Tourism Information Center ataupun Tourism Bus ini merupakan kaedah baru dan inovatif melalui ambient mobile advertising di bawah kempen pelancongan domestik cuti-cuti Sabtu Malaysia yang diperkenalkan pada bulan April 2011. Saya diberikan jawapan bahawa terdapat 2 unit kenderaan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk digunakan. Cuma saya kurang berpuas hati atas jawapan ini kerana saya tanyakan kos dan saya diberikan jawapan bahawa kenderaan-kenderaan ini tidak dibeli oleh pihak Tourism Malaysia. Sebaliknya ia adalah merupakan pakej promosi periklanan domestik yang dilaksanakan oleh agensi periklanan pasaran domestik sedia ada yang dilantik melalui tender terbuka oleh Tourism Malaysia pada tahun ini. Namun jawapan ini tidak transparent kerana bas ini tidak mungkin ditawarkan oleh agensi-agensi periklanan pasaran domestik ini secara percuma. Dia memang ada kosnya dalam package ataupun kos periklanan tersebut dan jawapan itu tidak diberikan, seolah-olah kementerian ada perkara yang ingin disembunyikan. Saya nak tanya pihak kementerian supaya memberikan jawapan yang tepat. Berapakah kos ataupun berapakah sewa yang dikenakan oleh agensi periklanan itu terhadap setiap unit bas mobile tourism ini dikenakan kepada kementerian. Dan saya harap kementerian akan memberikan jawapan yang tepat dalam perkara ini. Perkara yang kedua yang saya nak bangkitkan di sini ialah berkenaan dengan Malaysia International Tourism Expo ataupun MITE yang juga saya ada tanya satu soalan kepada kementerian pada 11 Oktober lepas. Saya diberitahu bahawa Kementerian Pelancongan tidak menganjurkan Malaysia International Tourism Expo, tetapi ianya dianjurkan oleh syarikat My Event Sdn Bhd. Expo ini disokong oleh Kementerian Pelancongan kerana ia merupakan salah satu platform untuk mempromosi dan memperbanyakkan penjualan produk-produk pelancongan domestik negara termasuk industri MICE, memandangkan negara masih tidak mempunyai acara tahunan pelancongan antarabangsa seumpama ini seperti di Singapura, Thailand dan China. Menurut My Event Sdn Bhd, butir-butir Expo ini adalah seperti berikut. Dicadangkan diadakan pada bulan Mei 2012 di Malaysia Agro Exposition Park Sedang, di Sedang, Selangor. Dan saya lihat ada laporan media bahawa memang ia telah confirm akan diadakan daripada Mei 31 hingga Jun 3. Dan baru-baru ini telah adakan sidang abah yang dihadiri oleh Menteri Pelancongan sendiri. Cuma saya tidak berpuas hati di sini ialah kos penganjuran Expo ini masih belum dimuktamadkan oleh pihak My Event Sdn Bhd seperti yang dalam jawapan kementerian. Namun demikian, Kementerian Pelancongan melalui agensinya Malaysia Convention dan Exhibition Bureau akan menyokong dengan pembiayaan kos sewaan tapak yang tidak melebihi 20% daripada kos penganjurannya di bawah skim bantuan subvention fund. Cuma saya nak tanya mengapa satu usaha daripada pihak swasta ini yang dikatakan akan dianjurkan oleh My Events ini. Saya bukannya membantah convention ataupun expo seperti ini. Tetapi expo seperti ini dianjurkan oleh pihak swasta dan memangnya pihak swasta menganjurkan convention ataupun expo seperti ini berorientasikan keuntungan. Mereka akan mengutip sewa daripada syarikat-syarikat pelancongan, daripada pengusaha-pengusaha pelancongan, daripada hotel-hotel dan sebagainya. Mengapa kementerian perlu menanggung 20% daripada sewa tapak tersebut? Mengapa kos penganjuran itu disampaikan kepada kementerian yang perlu menanggung 20%? Sepatutnya kementerian boleh menyokong dengan endorse expo seperti ini, tetapi tak perlulah kita menanggung kos untuk pihak swasta menganjurkan expo seperti ini. Dan saya pohon pihak Timbalan Menteri menjawab mengapa perlu kos sewaan ini ditanggung oleh pihak Kementerian Pelancongan. Dan saya amat tidak bersetuju bahawa kos
untuk menajakan atau untuk menganjurkan expo ini ditanggung oleh pihak kementerian ataupun duit rakyat. Isu yang ketiga yang saya nak bawa ialah berkenaan dengan, saya nak membangkitkan sekali lagi perbelanjaan Kementerian Pelancongan yang paling skandalous dalam sejarah negara 54 tahun, iaitu menggunakan 1.8 juta untuk membuat 6 Facebook Kementerian Pelancongan di bawah kempen cuti-cuti Malaysia. Saya juga mengajukan soalan ini kepada Menteri Pelancongan 12 Oktober. 1.8 juta ini tidak dinafikan, memang ini merupakan figure yang diberikan oleh pihak Kementerian Pelancongan. Saya bertanya sama adakah KPI telah dicapai. Menteri menjawab bahawa KPI sudah dicapai. Ada 122,130 orang peminat sehingga September yang mengikuti laman sosial Facebook ini. Dan 4 kempen yang telah dilaksanakan sehingga September 2011 ialah kempen pelancongan domestik Cuti-Cuti Satu Malaysia, Citra Warna Satu Malaysia, Carnival Jualan Mega Satu Malaysia, Festival Pelancongan Seni Contemporary Satu Malaysia. Saya telah melihat ke semua Facebook ini. Semua Facebook ini Facebook yang biasa. Ini hanya satu kempen, hanya memerlukan orang buat satu Facebook, dia cuba letakkan konten dalamnya, mengadakan satu dua pertandingan ataupun games dalam laman-laman Facebook ini. Dan 1.8 juta ini sehingga sekarang Kementerian Pelancongan belum memberikan satu jawapan yang munasabah untuk menjustifikasikan perbelanjaan 1.8 juta ini. 1.8 juta you tanya siapa di Malaysia ini, tak ada seorang yang kata justified. 6-7 Facebook you nak buat bukan saja 6 ataupun 7 Facebook. Nak buat 6,000 7,000 Facebook pun percuma. Tak perlu 1 sen pun kita membayar kepada syarikat kepada Facebook. Sesiapa saja boleh membuka akaun Facebook. Hanya kita memerlukan apa pakar? Ini tak perlukan pakar. Siapa-siapa pun boleh buat. Budak sekolah menengah pun boleh buat Facebook. Hanya kita memerlukan beberapa pegawai sepenuh masa untuk update kontennya. Takkan untuk menggaji beberapa pegawai untuk update konten, kita memerlukan sehingga 300,000 untuk satu Facebook. Tak mudah, sahabat. Yang Berhormat Menteri, saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri tak payahlah mempertahankan Menteri. Bagi jawapan secara terus terang. Adakah ini satu penipuan? Adakah ini satu rasuah? Adakah ini satu penyelewengan? Satu pembaziran yang begitu teruk sekali? Satu perbelanjaan yang paling skandalous dalam sejarah Kementerian Pelancongan. Minta penjelasan. Ya, boleh. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Terima kasih Rasah. Saya tertarik dengan kos pembinaan sebuah Facebook ni dengan lebih kurang 300,000. Apakah Yang Berhormat Rasah telah melihat dan adakah di sana kelihatan lebih canggih daripada Facebook yang biasa kita tengok? Saya pun tak tahu apa yang canggih sangatlah dalam Facebook cuti satu Malaysia ini. Semuanya sama. Hanya dia kata ada di sini mengatakan bahawa untuk Carnival Jualan Mega Satu Malaysia Facebook ini ada 9,261 penyertaan. Untuk Festival Pelancongan Seni Contemporary belum lagi dimulakan. Untuk Citra Warna 25,569 penyertaan. Ini tak bermaksud apa-apa. Ini tidak memberikan maksud apa-apa. Ada likes, click and likes, tak bermaksud apa-apa. 100,000, 1 juta pun tak bermaksud apa-apa. Jadi saya harap Kementerian belum lagi memberikan satu jawapan yang munasabah kepada rakyat Malaysia berkenaan perbelanjaan yang paling skandalous ini. 1.8 juta untuk Facebook. Dan ramai lagi masih bertanya-tanya, apakah tindakan yang diambil terhadap penyelewengan, terhadap pembaziran wang rakyat ini yang dilakukan oleh Kementerian Pelancongan. Perkara yang keempat, Tan Sri Pengerusi, berkenaan dengan sebuah hotel, Reggae Mansion di Kuala Lumpur, yang telah dibawa ataupun telah dilaporkan dalam beberapa media berbahasa Inggeris, mengatakan bahawa hotel Reggae Mansion ini merupakan satu hotel untuk backpackers di Kuala Lumpur yang ada dasar bahawa mereka tidak menerima tetamu ataupun pelanggan-pelanggan daripada Malaysia. Hotel dibuka di Malaysia, di ibu kota negara kita di Malaysia, di Kuala Lumpur. Tak boleh orang Malaysia masuk ke dalam hotel itu ataupun duduk dalam hotel itu. Bukan saja rakyat Malaysia, rakyat negara India, rakyat daripada Timur Tengah, di Middle East, warga negara, tak boleh menjadi pelanggan, tak boleh duduk dalam hotel ini.
Seolah-olah sekarang ini kita ada dasar appetite. Tak boleh membenarkan rakyat Malaysia, rakyat warga negara India, rakyat Timur Tengah untuk duduk dalam hotel ini. Dan sudah hampir 10 hari saya tak nampak apa-apa tindakan dibawa oleh Kementerian Pelancongan. Logik ataupun alasan yang diberikan oleh Hotel Regulation ini mengatakan bahawa sebab hotel ini ada menawarkan makanan, minuman Arab Barat, tak sesuai untuk orang Malaysia, tak sesuai untuk orang Timur Tengah. Ini logik yang tak boleh pakai, tak boleh diterima sama sekali. Semua hotel di Malaysia pun ada restoran ala Barat, ada restoran-restoran yang ada jual minuman Arab dan sebagainya, minuman keras. Kalau logik itu dipakai, semua hotel di Malaysia ini tak boleh ada pelanggan daripada Malaysia, tak boleh ada pelanggan daripada Middle East. Jadi saya nampak ini satu dasar yang tak boleh kita terima sama sekali. Ini telah menjatuhkan imej negara, telah mencemarkan imej negara kita yang begitu teruk, bahawa di Malaysia ini kita membenarkan tazar apartheid, kita diskriminasi terhadap beberapa warga negara, khususnya daripada India, daripada Timur Tengah dan sebagainya. Jadi saya tak boleh terima langsung alasan ini, dan seolah-olah kenyataan daripada menteri ini tak bertaring. Harimau tanpa gigi. Dia buat satu kenyataan, menteri buat satu kenyataan bahawa telah menelefon, telah menghubungi hotel itu, tetapi hotel itu tak menjawab. Malunya menteri kita. Tak ada kuasa langsung, tak diberi penghormatan langsung, sehingga pengusaha hotel boleh mengabaikan kenyataan daripada menteri. Walaupun saya difahamkan Kementerian Pelancongan tak ada kuasa untuk menarik balik lesen. Lesen dikeluarkan oleh DBKL. Tetapi menteri hanya membuat satu kenyataan, minta DBKL mengambil tindakan. Tetapi tak keras. Sepatutnya lesen kepada hotel ini ditarik balik serta-merta. Tetapi 10 hari perkara ini telah dibongkarkan dalam media, sehingga hari ini hotel ini masih beroperasi. Tak ada tindakan langsung daripada mana-mana pihak. Kalau kementerian tak ada kuasa, sebenarnya menteri patut mengarahkan ataupun meminta DBKL, raise up dalam kabinet, meminta DBKL tarik balik lesen hotel ini. Sebab perkara ini memang serius, menjatuhkan imej negara kita. Ini menjadi satu bahan berita peringkat antarabangsa yang seolah-olah Malaysia ini menghalalkan dasar apartheid. Dan saya harap satu tindakan yang serta-merta, satu tindakan tegas diambil terhadap Hotel Regulation ini. Sekiranya mereka tidak membatalkan dasar tersebut, sepatutnya lesen untuk hotel ini ditarik balik serta-merta. Perkara yang kelima, perkara yang terakhir, Pak Sri, berkenaan dengan... Seminit lagi yang berhormat. Terima kasih, cukup. Terakhir sekali berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara terhadap Kementerian Pelancongan yang mengatakan bahawa perbelanjaan periklanan untuk dilakukan oleh kementerian telah dilakukan ataupun telah diberikan secara direct negotiation, bukannya open tender, tanpa kebenaran daripada pihak Kementerian Kewangan. Saya minta Timbalan Menteri sekali lagi memberikan jawapan berkenaan dengan perkara ini yang telah dijustifikasikan oleh pihak menteri bahawa direct negotiation ini kosnya lebih murah daripada open tender. Tak ada orang boleh memahami logik ini. Direct nego lebih murah daripada open tender. Dan saya harap ini boleh diberikan satu alasan atau diberikan satu jawapan apakah tindakan daripada pihak kementerian terhadap teguran-teguran daripada pihak Ketua Audit Negara, dan sama ada perkara ini merupakan satu dasar dalam Kementerian Pelancongan bahawa segala tender-tender periklanan itu boleh dianugerahkan melalui tender direct negotiation dan tak perlu melalui tender terbuka. Ini sesuatu yang yang cukup memberikan satu orang ramai tak boleh terima. Tak ada perbelanjaan, tak ada tender yang dikatakan bahawa direct nego itu lebih murah daripada tender terbuka. Mana tahu tender terbuka itu tidak akan lebih murah daripada direct nego kalau tender itu tidak dibuka kepada syarikat-syarikat lain. Mana kementerian tahu, mana menteri tahu, bagaimana justifikasi bahawa direct nego itu tentunya akan lebih murah. You pun tak open kepada open tender, macam mana tahu? Jadi saya harap pihak Timbalan Menteri memberikan jawapan dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Masih Arau.